ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kesempatan, Allah masih berikan nikmat, Allah masih berikan syifa min kulli da', sembuhan daripada penyakit. Mudah-mudahan malam ini ada keberkatannya insyaallah. Baik. Saya batuk sikit hari ini, baru balik umrah. Biasalah. Keadaan sangat sejuk di Madinah. Jatuh sampai 12 derajat Celsius. Banyak yang balik dari Malaysia tu semuanya batuk kan? Sampai kadang-kadang kata kalau sekiranya tak batuk tak sah semua. Mesti batuk. Nak kena batuk. Kalau tak sah semua. Baik. Mengambil keberkatan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Nabi. Hari itu 12 hari Rabiul Awal tu ada buat program apa tu? Tak ada. Kosong. Apalah kita selawat. Mudah-mudahan ada keberkatan insyaallah. Alimi sirri wa aghfa mustajib da'wati rabbi irhamna jami'an bi jami' salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashrafal badru alaina faghtafat minhu al-budur misla husnika ma ra'ayna qad ya wajha as-sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbah as-suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya awsal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عند تحرير الصدور أحمد الحادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Maka dengan keberkatan bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Nabi, tersetengah riwayat mengatakan bahawasanya Nabi ini lahir 9 Rabiul Awal. Dan pendapat banyak jumhur ulama juga yang menyatakan bahawasanya Nabi ini lahir 9 Rabiul Awal, bukannya 12. Pendapat 12 Rabiul Awal ini pendapat Ibnu Ishaq. Namun kebanyakan daripada ulama juga menyokong pendapat Ibnu Ishaq ini mengatakan bahawasanya Nabi ini lahir 12 Rabiul Awal. Namun tak ada masalah tarikh ini, sebab dengan keberkatan bila mana Rasulullah ini lahir, bulan tersebut menjadi mulia dengan sebab kelahiran Nabi. Bukannya bulan Rabiul Awal itu mulia, tak. Sebenarnya bulan Rabiul Awal itu mulia disebabkan oleh kelahiran Nabi pada bulan tersebut. Kalau Nabi lahir pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan lah yang mulia. Maka Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal lah yang mulia. Kalau tengok dalam selawat Maulid ni, dia yang kita start tadi disebut alim sirri wa akhfa. Ya, alim sirri wa akhfa, ya. Mustajibu da'wati. Rabbi irhamna jami'a bi jami'is salihati. Kata ulama, bait ini alim sirri wa akhfa ini bila mana kalau sekiranya kita ini dalam keadaan gundah gelani, ya, resah, gelisah dan sebagainya, tak tahu nak doa apa dah, maka ambil keberkatan selawat, ya, ambil alim sirri wa akhfa mustajibu da'wati Rabbi irhamna jami'a bi jami'i salihati. Ambil dua bait daripada Maulid, selawat Maulid Nabi ini, berdoa, ya Allah Ta'ala, dengan keberkatan alim sirri wa akhfa mustajibu da'wati, mustajabkanlah doa, ya, mustajab da'wati Rabbi irhamna jami'a, maka ya Allah irhamna jami'a, rahmatilah kami kesemuanya, bi jami'is salihah, dengan kelebihan ataupun kesemua amalan-amalan salih. Maksudnya kadang-kadang kita ni tak tahu nak doa apa lah, tak tahu nak doa apa, maka ambil bait ni. Seperti mana kadang-kadang kita selawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Kata ulama, kenapa kita selawat apa? Salatullah wa salamullah ala taha. Taha tu siapa? Kan? Kemudian salatullah wa salamullah ala yasin. Maksudnya ada di situ ada surah Taha, kemudian ada surah Yasin. Maka dua surah ni merujuk kepada siapa? Kepada nama Nabi Muhammad SAW. Kan? Rasulullah juga dipanggil dengan nama Taha. Kalau tengok dalam surah Taha, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha ma anzalna 'alaika. Ka tu balik kepada Nabi Muhammad. Taha maksudnya Allah sebut, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'an, tidak aku turunkan kepada kamu Quran ini litashqa, untuk menyusahkan, illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan peringatan bagi orang yang takut.
Dan tanzila mimman khalaqal arda was samawati wal ila akhir. Kemudian kita tengok salatullah wassalamullah ala Yasin. Yasin ini tahu pula. Ya, kita baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka ada ka itu sesungguhnya kamu innaka laminal mursalin, daripada orang yang diutuskan. Ala salatin mustaqim. Maksudnya boleh kita ini kalau kita tak nak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut Yasin pun boleh. Ya, salatullah wassalamu ala Muhammad boleh juga. Ataupun salawatullah ala Taha. Ya, atau kalau kata ish apa Taha bukannya pi Taha tu. Ya, situs rumah tu bukan. Taha ini balik kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad disebut dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Jazairi, ada lebih kurang 200 nama Nabi. Ya, ada Ar-Rahim. Dia berbeza dengan nama Allah. Nama Allah lebih ada 3,000. Ya, saya pernah sebut dalam sebelum ni dalam kuliah tafsir Al-Fatihah. Nama Allah disebut dalam Kanzul Allah SWT, disebut dalam satu kitab. Nama Allah itu ada 3,000. Ya, nama Allah ada 3,000. Maka kesemua yang 3,000 itu ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka kesemua yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim ada pada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. 3. Maka 3 ini ulama tak boleh lawan malaikat Allah. Maksudnya dalam lafaz Allah itu ada Ar-Rahman, dalam lafaz Allah ada Ar-Rahim, dalam lafaz Allah ada kesemua 3,000 nama Allah. Jadi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesemua nama dia itu ada pada Muhammad. Sebab itu bila mana Nabi lahir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ayah dia bawa nama apa? Muhammad. Tak pernah orang letak nama Muhammad sebelum tu yang terpuji. Maka orang Quraisy tanya, Muhammad bin Abdullah, wahai Abdullah, kenapa kamu letak nama Muhammad ni? Sebab dia nak anak dia lahir sebagai orang yang terpuji, orang yang disayangi orang. Maka itu nama Muhammad. Tak pernah dalam sejarah Arab orang Quraisy letak nama Muhammad, tak pernah. Ya. Jadi nak memperingati bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab bila mana saya tak sempat nak sambut birthday Nabi dekat Madinah. Ya, sebab sampai flight saya delay pula malam tu. Balik hari Khamis malam sampai dia orang dah sambut dah. Ramai berkumpul kat depan makam Nabi ni. Nak buat Maulid. Tapi di Saudi hukum sambut Maulid berdosa. Di Saudi fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh Mufti Saudi, hukum menyambut Maulid Nabi sinful, berdosa. Ya, siapa-siapa yang menyambut Maulid Nabi berdosa dekat Saudi. Orang maksudnya kita orang ada buat Maulid juga dekat Mekah Madinah, tapi buat dalam kelompok-kelompok, bagi rumah orang. Kalau nak buat besar-besaran tak boleh, nanti kena tangkap. Sebab bid'ah. Ya, tapi tak apalah untuk pendapat dia. Ya, pendapat dia disebut sebab kalau sekiranya ialah memang tidak ada disebut dalam para ulama. Kan ustaz kita kena sambut Maulid. Ya, sebab sebelum ini tak ada pun Nabi sambut birthday dia, tak ada dalam hadis. Tak ada pula sahabat sambut birthday Nabi, tak ada pula para tabi'in, para tabi'in, para ulama salafus salih, tak ada yang sambut birthday Nabi. Tapi kenapa sampai ke zaman kita kena sambut Maulid Nabi? Ada berarah dan sebagainya, kenapa kena buat? Berarah itu tambahan. Tapi kenapa kena memperingati? Maka saya tanya Haji, kenapa Haji kena memperingati birthday? Haji, apa maksudnya kita punya hari lahir kan? Kita punya, maksudnya kita punya birthday kita, hari kelahiran kita. Kenapa kita kena ingat? Ada dah saya lahir, boleh ingat. Ya, kalau saya tak ingat, siapa dia tidak ingat? Maksudnya kalau kita boleh sambut birthday kita, ya, takkanlah kita tak boleh sambut birthday seorang Nabi. Kalau kita boleh sambut hari pahlawan negara dan memperingati jasa pahlawan negara, takkan tak boleh sambut seorang hari kelahiran seorang Nabi. Nah, sebab itu kata ulama, bila mana kita ini semakin jarak, kita dah tinggal Nabi 1400 tahun. Bila mana semakin jarak, maka kita akan semakin lupa. Nah, sebab katalah tuan kita meninggal dalam 10 tahun. 10 tahun itu berapa banyak kita ingat kan? Tuan kita meninggal, berapa banyak kita ingat kat dia? Kita tak tahu.
Tak buat kita tinggal 10 tahun dah. Tapi tiap-tiap tahun ada tak kita ingat? Yelah, raya dia ingat lah. Kan? Raya tu kita ingat. Tapi dalam sehari-hari tu ada tak kita ingat? Kita tak ingat. Sebab apa? Sebab semakin jauh seseorang daripada seseorang, maka dia semakin lupa. Sebab itu dalam Islam ini dia ada kita panggil al-a'yad, hari-hari kebesaran. Contoh, sebab itu pada bulan contoh Rejab kita sebut apa? Bulan Rejab kita sebut apa? Rejab, Isra Mi'raj. Kemudian dalam bulan Syaban kita ada sebut Nisfu Syaban, pertukaran kiblat. Dalam bulan Ramadan kita ada sebut Nuzul Quran. Kalau kita tak buat benda tersebut, maka kita akan lupa. Contoh Ramadan tahun ni, tahun depan lah. Ramadan tahun depan insyaAllah kita tak akan sambut Nuzul Quran. Ya, Fras orang tak dapatkan mereka. Kan, Fras kan? Kalau tak buat Nuzul Quran, maka orang tak akan mengaji. Ya, yelah banyak lebih mengaji tu, alhamdulillah lah, subhanallah kan. Tapi kalau sekali tidak ada rakyat, tidak ada perayaan ini, maka orang tak ingat. Kadang-kadang kita ni, birthday kita pun kita tak ingat. Tiba-tiba dalam Facebook dan sebagainya, selamat hari jadi, selamat ilahi. Orang dah beritahu, hari ni birthday aku kan? Hari ni birthday kamu. Kita pun tak ingat. Jadi Nabi ni dah wafat 1400 tahun, tapi orang ingat dia sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Wahai Muhammad, wa rafa'na laka zikrak, kami angkat kamu supaya orang ingat kamu. Wa rafa'na laka zikrak, kami angkat kamu supaya orang ingat. Wa rafa'na laka zikrak. Ya, maka Allah angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang. Sebab apa? Sebab kita ni semakin lama kita hidup di atas dunia ni, semakin kita ni benci kepada dunia. Semakin lama kita hidup, semakin lama kita benci pada dunia. Bukan benci, maksudnya dunia itu perlu, tapi kita akan tinggalkan dunia sedikit demi sedikit. Orang kalau umur 30-40 tahun dia masih nak kepada dunia. Life start at begins at 40. Hidup ni bermula umur 40. Tapi bila mana dia sampai umur 50-60, dia tak fikir dah. Kadang-kadang kalau dia ada duit IPR dan sebagainya, dia dah fikir, aku nak buat umrah. Dia dah fikir dah. Dia nak buat benda amal kebaikan. Dia nak mula nak mencari mana-mana ada pengajian surau dan sebagainya. Mula dia nak datang surau. Sebab itu kata Profesor Hamka, dia kata bila mana orang ini sampai kepada umur dia nak mati, maka orang yang nak mati ni seumpama macam orang nak pergi Mekah. Macam mana orang nak pergi Mekah? Lagi seminggu dia nak pergi Mekah, macam mana rupa? Dia jadi baik, dia datang surau. Tak pernah datang surau sebelum ni, dia datang surau. Saya nak pergi Mekah ni, doakan saya. Adalah buat kenduri sikit lagi kan. Maka seminggu sebelum nak pergi Mekah, dia jadi orang baik. Macam kita, kalau kita tahu besok kita nak mati, maka agak-agaknya kita jadi orang baik, orang jahat. Mesti kita jadi orang baik. Sebab bila mana kadang-kadang sembang pun dah lain dah. Nak pergi Mekah ni, seminggu lagi nak pergi Mekah, sembang pun dalam bahasa Arab. Nama ni, nama intas. Sembang pun dalam bahasa Arab. Sebab kalau satu jemaah saya sebelum ni, masa dia ni, baru ni, Ustaz, saya bila mana duduk Mekah ni, saya tak tengok TV langsung. Duduk kat Mekah, TV ada kat bilik, tapi tak tengok TV. So, bila mana sebelum ni saya kat Malaysia tengok apa konsert Gegar Gaza, kan? Apa lagi juara parodi macam tu lah, kan? Juara parodi lah macam-macam, Gegar putih semua tengok. Kan? Tapi sampai kat Mekah, kan? Nampak TV tu, astagfirullahalazim, aib. Nampak TV tu aib pasal. Kan? Sebab apa? Sebab bila mana dah sampai ke Mekah, dia tak fikir dah. Dia cuma fikir nak buat ibadat. Sebab itu kadang-kadang bila mana kita pergi Mekah ni, orang akan, kalau zaman dulu orang akan azan. Kan? Azan. Allah keluar dari rumah dia orang azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian last sekali orang sebut La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu perakhiran, penghabisan. Maka bila mana kita nak mati nanti pun, penghabisan kita la ilaha illallah. Begitu kata Hamka. Seumpama macam kita nak pergi Mekah, nak menghadapi mati, seumpama kita nak pergi umrah. Kita berubah jadi baik, kita jadi orang yang rajin cari amalan, buat amalan. Kadang-kadang dah siap dah duit nak pergi sedekah apa, kan? Kadang-kadang dah prepare dah, pasport semua dah keluar dah semua dah.
Kan? Jadi orang baik. Sebab itu tambah pula kadang-kadang orang kampung dia bagi bila mana sampai dekat KLA itu, sebelum sampai nak pergi KLA itu ada kali ramai. Kan? Dia ambil lah duit saya nak sedekah sedikit, ada dah RM50, RM100. Dia bisik pula, jangan lupa beli kurma. Kan? Kurma jangan lupa beli. Kan? Bisik pula tu. Kan? Tapi itulah kelebihan. Sebab hidup ini umpama lumba lari. Kan? Hidup ini adalah seumpama lumba lari. Kita lumba lari dalam apa lumba lari itu kan. Kadang-kadang kita ke hadapan, kadang-kadang ada orang ke belakang. Tapi kita walaupun kita ke depan, tak boleh judge orang yang belakang. Kamu ni duduk belakang, kamu lambat datang surau, kamu tak pergi majlis agama. Boleh jadi dia sampai awal ke finish line tu daripada kita. Sebab penghabisan lumba lari itu adalah di terakhir tu. Siapa yang dapat yang menera tu kan? Siapa yang penghabisan yang dapat. Ya, boleh jadi kita ni ke depan lah, tiap-tiap hari di surau dan sebagainya, tapi boleh jadi akhir kita su'ul khatimah. Itu jaga dia. Boleh jadi orang yang dalam keadaan lambat sikit Allah bagi hidayah, tapi dia datang jumpa Allah dalam keadaan husnul khatimah. So itu bila mana kita sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentingnya Nabi dalam hidup. Kan? Pentingnya Nabi hidup ini. Kalau sekiranya kata ulama, kita ni bimbang. Kalau satu kejadian yang berlaku, diceritakan dalam kitab para aulia, ada seorang lelaki yang hidup pada zaman Abu Yazid Al-Bustami. Ya, seorang lelaki yang hidup pada zaman Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang wali Allah yang ada diislamkan lebih daripada 500 orang para Kristian. Dia masuk ke gereja. Abu Yazid Al-Bustami ini, dia masuk ke gereja, dia kata dia masuk dalam keadaan senyap sebab semalam dia mimpi Allah suruh datang gereja. Maka dia pergi. Maka dia pakai dalam pakaian orang Kristian dan sebagainya. Maka dia nak tengok bila mana datang yang preacher tu ataupun pop tu yang paling besar tu datang nak bagi kuliah dia tak boleh bagi kuliah, tersekat. Maka dia kata dalam kumpulan kita ini ada seorang Muslim, sebab tu aku tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap dia, ada seorang Muslim duduk sini. Maka jari-jari bangun Abu Yazid Al-Bustami. Maka bila mana dia bangun, tanyalah macam-macam soalan, panjang ceritanya. Dia tanya macam-macam soalan, tanya apa yang disebut oleh burung bulbul, apa yang disebut oleh apa yang hidup sebelum Nabi Adam AS, yang apakah 5 dia, kemudian apakah satu pohon ada 12 batang dan macam-macam. Dan apa yang disebut dalam himar, dalam bila mana dia menguak atau apa yang disebut, macam-macam dia tanya. Maka bila mana habis dia tanya, maka bangun Abu Yazid kata, aku nak tanya kamu satu soalan saja. Kalau kamu dapat menjawab satu soalan ini, maka aku akan tinggalkan gereja ini. Dengan syarat bila mana kamu dapat jawab satu soalan ini, semua daripada kamu kena masuk Islam. Maka dia kata boleh. Ketua Badri itu kata boleh. Maka Abu Yazid Bustami kata, apakah dia kunci langit dan juga bumi? Apakah dia kunci langit dan bumi? Orang-orang dulu yang Badri-Badri Kristian ini, dia baca kitab-kitab lama, kitab Nasrani, kitab Taurat dan sebagainya. Maka dia tahu kunci langit dan bumi adalah apa boleh? Kunci langit dan bumi, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu kunci langit dan bumi. Jadi Badri ini dia takut nak cakap. Dia takut nak cakap. Sebab kalau dia takut, kalau sekiranya dia cakap, habis semua orang akan ikut dia. Kan, macam mana seorang Badri boleh sebut La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah? Kan? Maka kata Badri ini, disebabkan aku telah berjanji pada kamu, maka dia kata semua yang ada kat sini akan ikut aku. Maka dia kata kunci langit dan bumi adalah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka semua terkejut. Maka dia kata macam mana Tuan Badri tahu benda ni? Maka aku pun tahu daripada Badri sebelum ni. Badri sebelum ni pun bagi tahu dia kunci langit dan bumi adalah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka dengan keberkatan Abu Yazid Bustami ini, semua masuk Islam. 500 orang masuk Islam dalam gereja tersebut. Maka ada seorang sahabat yang hidup pada zaman Abu Yazid Bustami ini, kerja dia gali kubur. Dan bila mana dia gali kubur, dia curi kain kafan. Dia curi kain kafan. Itu kerja dia. Maka bila mana sahabat ini, dia lebih kurang dalam 1000 kubur dia gali. Ya, dicuri kain kafan. Ada setengah sebelum itu.
Dia jumpa dengan seorang perempuan yang bila mana dia nak curikan kafan dia, perempuan tu bangun daripada mayat dia. Dan kita tak malu ke kamu kalau sekiranya aurat kamu terbuka dan Allah melihat auratku. Maka dia terus sedar. Maka dia kata, sepanjang dia hidup kali dia curikan kafan ini, dia melihat banyak daripada manusia Allah palingkan mukanya arah kiblat, lawan arah kiblat. Dan kalau sekiranya kita menghadap, kita masuk, kita palingkan muka seorang mayat itu ke arah kiblat. Tapi kebanyakan yang dia masuk dalam kubur, dia tengok Allah palingkan mukanya lawan arah kiblat. Maka dia tanya ulama, kata kenapa Allah palingkan muka sahabat fulan ini berarah lawan kiblat? Maka kata ulama, disebabkan oleh manusia ini dalam keadaan tidak yakin rezekinya Allah nanti. Dia tak yakin rezekinya Allah, ya Allah nanti. Contoh macam mana? Kalau sekiranya mati seorang suami, isteri dia kata, macam mana lah aku nak hidup, macam mana lah aku nak hidup, aku nak makan apa kan? Suami aku dah tak ada, aku nak kerja aku dah ni. Orang Melayu kita banyak buat kan? Kadang orang kita menangis dan sebagainya, aku nak makan apa, anak-anak ni semua. Itu seumpama kita ini dipanggil Ar-Rasak. Ar-Rasak ni kata dia meratap. Bila mana meratap ni, dia melawan takdir. Maksudnya dia macam seumpama tak reda Allah matikan suami. Bila mana dia tak reda Allah matikan suami ni, dia ada cakap macam mana aku nak makan, macam mana aku nak hidup, aku nak makan apa, nak bayar duit sewa dan sebagainya, siapa nak bayar kereta dan sebagainya. Maka bila mana jadi benda sedemikian, maka bila mana dia mati, Allah palingkan muka dia lawan arah. Seumpama dia tu tak ada. Kan manusia ini bila mana dia lahir, Allah dah tetapkan rezeki dia, Allah dah tetapkan ajal dia, Allah dah tetapkan sama dalam hadis 40 sebutkan. Allah dah tetapkan sama ada dia tu khair dan syarr, sama ada baik ataupun buruk hidup dia, sama ada celaka ataupun baik hidup dia. Maka semua Allah dah tetapkan. Jadi kita ini walaupun apa yang berlaku, macam contoh yang berlaku baru ni kan, ada seorang budak tu ahli family dia dihanyutkan oleh air deras kan, habis semua meninggal, tinggal dia seorang. Ayah dia meninggal, mak dia meninggal, kakak dia meninggal, abang dia meninggal, tinggal dia seorang. Macam mana dia nak hidup? Dia seorang tu, budak tu kecil lagi kan? Tapi kalau kita ikutkan, kita fikir kan, benda ni semua Allah dah takdirkan. Kalau sebenarnya kita kadang-kadang kita fikir, kenapa Allah jadikan aku macam ni, kenapa Allah buat macam ni, maka kita akan menjadi seumpama Qadariyah ataupun Jabariyah. Qadariyah ni kalau Qadariyah semua bergantung pada usaha dia. Kalau Jabariyah, ada nama Jabariyah tu kalau sebenarnya Jabariyah ni semua diserah pada Allah kan? Dah Allah dah kata, kenapa jadi pencuri ni? Dah buat macam mana dah Allah semua jadi pencuri kan? Kenapa jadi perampok? Kenapa jadi penzina? Sudah macam mana Allah dah suruh jadi macam ni kan? Maka dia semua serah pada Allah. Semua benda yang dia buat jahat, dia buat baik, semua diserah pada Allah. Memang kan? Kalau tengok dalam kitab Al-Hikam, benda pertama disebut adalah usaha dan tawakal. Macam mana kita nak bezakan usaha dan tawakal? Nak usaha dulu ke baru tawakal, ataupun nak tawakal dulu ke baru usaha, ataupun nak selari? Macam mana? Sini tak ada belajar kita Hikam tak? Tak ada belajar. Kita nak usaha dulu baru nak tawakal, ataupun kita nak tawakal dulu ke baru usaha, ataupun dua-dua kena selari? Ini disebut fi'l aulawiyah, fi'l keutamaan. Allah sebut dalam Quran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu dah usaha, maka tawakallah kepada Allah. Kan, itu betul. Maka itu ayat Quran, tak nafi kan. Tapi macam mana keadaan kita? Kita kadang-kadang nak kerja ni. Kalau kita kerja, kita akan dapat duit. Maksudnya kalau kita kerja itu usaha. Dapat duit ataupun tidak, itu tawakal. Tapi kita kena fikir, dalam bila mana kita kerja itu, bukankah dalam kerja itu kena ada tawakal juga? Kan? Kalau kita kerja ni, kita buat kerja sebab kalau kita buat kerja tak tawakal, tak boleh. Contoh kita buat kerja dalam keadaan kita tak sihat. Nah, saya datang ni dalam keadaan tak sihat contoh. Maksudnya saya dalam keadaan tawakal pada Allah ni. Maksudnya usaha ni, usaha tak tawakal juga. Kan? Maksudnya adakah kena pisah usaha, tawakal, ataupun usaha selari dengan tawakal? Maksudnya kita solat. Kita solat ni sebagai satu usaha. Tapi dalam solat tu ada tawakal tak? Tak tahu Ustaz. Penting lah dia. Maka kata ulama,
disebut dalam kitab Hikam, dalam usaha tersebut kena ada tawakal. Ya, walaupun Allah sebut fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, kan, kamu usaha terutama kamu tawakal kepada Allah. Tapi dalam masa kamu usaha tersebut kena ada tawakal. Kan, kita nak pergi ke sekolah. Kan, nak pergi sekolah. Kan, bila mana contoh kalau kita nak pergi ke sekolah itu satu usaha. Ya. Tapi bila mana kita nak dalam keadaan usaha tersebut, contoh kita naik kereta. Naik kereta itu kita tawakal kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Tawakal. Kan? Walaupun benda itu usaha. Naik kereta nak pergi sekolah tu, ataupun naik motor dan sebagainya nak sampai ke sekolah usaha. Kan? Tapi dalam masa naik motor tersebut macam-macam boleh jadi. Boleh jadi apa, tayar pancit, boleh jadi ada orang tertolak, kita jatuh, kan, boleh jadi angin sebagainya. Maka semua tersebut adalah dipanggil dalam keadaan musibah. Musibah tersebut akan tertolak bila mana ada doa. Maka doa tersebut adalah tawakal. Ya Allah tahu aku nak pergi surau ni. Kan, mudah-mudahan pergi surau. Ya Allah tahu aku nak pergi surau. Itu satu doa lah, tawakal tu. Kan, jadi bila mana naik motor, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Pengasih. Kan tawakal. Kan, macam contoh kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, walaupun kita tak pasti, tapi dalam salam itu ada salam. Selamat sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi, ada rahmat. Wabarakatuh, ada berkat. Nak apa lagi? Boleh balik. Ya, ada tiga dah ada. Ada selamat, ada barakat, ada rahmat. Ya, tiga dah cukup. Tapi maksudnya dalam keadaan kita ini, dalam usaha tersebut kena ada tawakal. Sebab itu bila mana kita ini sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita pun tak tahu, kita tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada satu yang khawatir tu, rancangan Arab tu, dia bawa jumpa orang, dia tanya, "Lau kana bainana al-hadith." Kalau sekiranya Rasulullah tu ada bersama dengan kita, "Maza naqul lak?" Apa yang kamu akan cakap kepada dia? Nah, maka perempuan tersebut dia tak akan cakap apa, dia menangis. Nah, kalau Rasulullah ada depan kita ni, kita nak cakap apa? Dah 1400 tahun tak pernah jumpa Nabi SAW, Rasulullah ada depan. Ni Nabi kamu, ceritalah apa kamu nak cerita. Kita nak cerita apa? Nak cerita apa? Jadi ada seorang banyaklah yang jawab tu, kata, aku akan mengadu kat Nabi, macam mana tengok umat Islam sekarang, dia kena tentok dan sebagainya. Aku akan minta syafaat Nabi SAW. Ada satu ulama tu, dia kata kalau sekiranya ada depan aku Nabi, maka aku akan lari daripada Nabi SAW, sebab malunya aku depan Nabi. Ya, maka itu tak apalah, itu antara dia dengan Nabi SAW. Sebab itu Habib Ali dia ajar kita, kan, Habib Ali Najmuddin ajar kita bahawasanya ajarkan anak-anak kita 3 perkara. Yang pertama, hubbun Nabi SAW, cintakan Nabi. Kemudian yang kedua, hubbu ahli baitin Nabi SAW, cinta kepada ahli keluarga Nabi SAW. Dan yang ketiga, hubbul Quran. Dan Habib Ali kata, ajarkan anak-anak ni, yang pertama, cintakan Nabi. Kemudian yang kedua, ajarkan anak-anak cintakan ahli baitin Nabi SAW. Dan yang ketiga, ajarkan anak hubbul Quran, cintakan Quran. Kemudian ada seorang budak daripada Saudi, buta, Mujahid namanya, di Tasmik, disewa hadis oleh Syekh Al-Bas. Syekh Al-Bas antara mufti Saudi sebelum ni. Ya, maka hadis budaknya seorang yang buta, dia hafal hadis beribu-ribu hadis. Ya, ada seorang orang kata dia ini bakal jadi Syekh Al-Bas yang kedua. Jadi buta tapi dia hafal hadis. Ya, hafal hadis. Seorang budak yang sangat cinta dengan Nabi SAW, walaupun dia buta, dia boleh hafal beribu-ribu hadis. Nah, dia tasbih. Kalau sekiranya kita kata innamal a'malu binniyat, hadis dia daripada siapa? Daripada Allah. Kalau sekiranya hadis Islam iman dan ihsan, hadis dia daripada siapa? Siapa riwayat dia keluarkan daripada mana? Muslim ke, Bukhari ke? Tak semua mudah kita tahu. Jadi kadang-kadang kita kena buktikan cinta kepada Nabi SAW. Sebab kalau kita ni, sebab tu saya sebut tadi, semakin lama kita hidup, semakin lama kita tak suka pada dunia. Sayyidina Ali sebut, jangan letakkan dunia di dalam hati. Jangan letak dunia dalam hati, tapi letak dunia di atas tangan. Sebab kalau kamu letak dunia di dalam hati, maka dia susah nak keluar. Tapi kalau kamu letak dunia di atas tangan, maka kamu buang bila-bila masa. Sebab tu letakkan dunia ini di atas tangan. Sebab Nabi SAW bila mana
nak tengok bagaimana kehebatan Nabi SAW ini. Bila mana Nabi dalam perang Uhud, bila mana Nabi SAW dalam perang Uhud, yang mempertahankan Nabi SAW adalah Anas bin Nadar. Dan Anas bin Nadar ini kata ulama, disebabkan oleh kecintaan dia Nabi SAW, Allah turunkan ayat Quran, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dalam surah An-Nur Allah turunkan ayat daripada golongan beriman, minal mu'minina rijalun sadaqu. Sebab Anas bin Nadar ini bila mana dia mempertahankan Nabi SAW disebut apa? Wahai Rasulullah, laqad syummul al-jannah fil Uhud, aku telah tahu punya syurga daripada bukit Uhud ini. Maksudnya apa? Dia akan syahid di situ. Anas bin Nadar kata ulama, bila mana dia perang Uhud lebih 80 luka kat badan Anas bin Nadar. Ada juga pada saya Abu Talha. Abu Talha bila mana ada 9 orang kafir musyrikin nak serang Nabi SAW, Abu Talha itu depan bersama dengan Nusaybah. Dan Abu Talha inilah yang mempertahankan Rasulullah. Maka Rasulullah sebut, ya Talha falakal jannah, kamu akan masuk syurga. Maka ini sahabat-sahabat yang mempertahankan Nabi SAW. Ada seorang sahabat nama dia Amr bin Sabit. Amr bin Sabit adalah seorang sahabat tak pernah salat walaupun sekali dalam hidup dia, tapi dia masuk syurga. Amr bin Sabit. Sebab apa? Sebab dalam perang Uhud dia join bila mendatang dalam kalangan orang kafir musyrikin. Tapi bila mana dia tengok orang kafir musyrikin nak kalah, dia join orang Islam. Jadi bila mana dia join orang Islam, dia perang sama orang Islam, dia syahid. Maka Nabi SAW sebut Amr bin Sabit adalah seorang sahabat yang tak pernah salat dalam hidup dia, tapi dia masuk syurga. Dalam perang Uhud juga Allah bawa dua orang para orang budak-budak kecil kan, Rafi' bin Khudayn dengan Samrah bin Jundub. Dua orang budak aja kejadian pun dia tolong Rasulullah. Dia bagi anak panah, Rasulullah ambil anak panah. Maka Rasulullah akan panah. Budak-budak dulu cinta kepada Nabi SAW. Juga dalam perang Uhud banyak, dalam cerita dalam perang Uhud ni panjang. Tapi ada situ juga ada Abu Dujana. Ada situ juga adanya Hanzalah. Dan Hanzalah kan tuan-tuan tahu macam dia ni ghasil al-malaikat, seorang pemuda yang dimandikan oleh malaikat. Sebab apa? Sebab bila mana dalam perang Uhud, bila mana Rasulullah panggil dia untuk masuk dalam perang, sebelum itu dia kahwin. Dia bersama dengan isterinya malam pertama. Besoknya dia bangun lambat, Rasulullah panggil dia masuk dalam perang. Dia turun perang, dia syahid dalam perang Uhud. Maka bila mana dia syahid dalam medan Uhud, sahabat-sahabat tengok badan Hanzalah ni basah. Maka sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa badan Hanzalah ni basah? Sebab Rasulullah kata, orang Hanzalah ni, Sayyidina Hanzalah tengah dimandikan oleh para malaikat. Kehebatan para sahabat. Lebih kurang 70 orang para syuhada Uhud. Sebab itu bila mana Rasulullah dalam perang Uhud ini diserang dan sebagainya, maka datang Utbah bin Abi Waqqas dan juga bersama dengan Abdullah bin Syihab. Datang Utbah bin Abi Waqqas ini, dia baling batu, dan Abdullah bin Syihab ini dia panah kena kepada pipi Nabi SAW. Ada setengah ulama kata kena dahi Nabi SAW. Bila mana kena pada dahi Nabi atau kena pada pipi Nabi SAW, darah jatuh. Bila mana darah seorang Nabi ini jatuh pada bukit, bergegar bukit Uhud. Maka Nabi kata, usbuk ya Uhud fa'inna alaika Nabi. Kamu duduk diam-diam, sebab atas kamu dia ada seorang Nabi. Sebab bukit Uhud adalah bukit yang paling manja dengan Nabi. Kalau siapa yang baca sejarah dalam Hayatus Sahabat, bukit Uhud adalah salah satu bukit daripada syurga dan bukit yang paling manja dengan Nabi. Bukit Uhud, sampai semua pernah pergi. Ada seorang pernah pergi Mekah kan, dan tengok macam mana bukit Uhud. Bukit Uhud ni panjang 9 ke 10 km. Maka bukit Uhud ni bergerak sebab darah seorang Nabi jatuh. Bila mana darah seorang Nabi jatuh, bukit Uhud yang bergerak, maka Nabi kata, usbut yang Uhud, duduk dia fa'inna alaika Nabi, sebab ia ada di atas kamu seorang Nabi, wa syahidani, dan dua orang yang syahid itu Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman. Sayyidina Umar disyahid, dia dibunuh dalam semasa dia tengah sembahyang subuh. Sayyidina Osman macam dia syahid, dia dibunuh dalam rumah dia. Sayyidina Osman. Maka bila mana dalam keadaan demikian, Allah turunkan malaikat Israfil dan Mikail untuk tolong Nabi SAW. Dalam tafsir surah Al-Imran, Allah menyatakan bahawasanya Allah sangat marah pada waktu ketika tersebut disebabkan darah Nabi dia jatuh ataupun kekasihnya jatuh. Maka Allah turunkan malaikat Israfil dan malaikat Mikail
tolong Nabi SAW. Dan Nabi lihat malaikat-malaikat ini turun dari langit dalam keadaan serban yang berwarna hitam. Dia tolong bantu Nabi SAW dalam perang Uhud. Maka sahabat-sahabat tengok bila mana dalam perang Uhud ni berapa ribu lawan berapa ribu. Umat Islam ada berapa orang perang Uhud? Ada? Dalam perang Badar kita ada 313 lawan 1000. Kalau dalam perang Uhud ni lebih kurang ada 1000 lawan 3000 lebih kurang. 1000 lawan 3000. Kemudian dihasut dan sebagainya kan. Maka 1000 lawan 3000 orang. Kan, musbahul tak? Macam tak logik. Tapi Allah sebut apa dalam Quran? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Banyak golongan yang sikit tapi boleh kalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Maka ambil keberkatan daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab agama ini sangat mahal harga. Agama yang kita dapat ni mahal harga. Nabi SAW bila dalam keadaan ini hajatul wida, dia tanya sahabat tu, dia tanya para sahabat. Ada setengah ulama kata dalam hadis Mukasyah, hadis Mukasyah bin Musin kata Rasulullah tak diqisas, tapi disebut dalam apa, Ibnu Jauzi sebut hadis ni maudhu, yang kata bahawasanya ada seorang sahabat nama Mukasyah nak qisas Nabi SAW, nak mencambuk Nabi. Maka disebut dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab dia, hadis ni maudhu, tak diterima. Sebab sekali banyak orang duk sebarkan. Sebab sahabat bukan nama Mukasyah bin Musin. Ada seorang sahabat lagi nama Usaid bin Muhdir, tak salah tadi. Tapi riwayat yang lain berjalur. Tapi hadis itu hadis yang lain, yang maudhu. Sebab agama ini mahal. Nabi SAW bila mana akhir hayat dia di apa? Di Jabal Rahmah itu, Haji Wida, Nabi kata apa para sahabat? Wahai sahabat-sahabatku, adakah aku ini telah sampaikan agama kepada kamu? Allah ajar kepada kita, Nabi ajar kita ni, adakah kita ni telah sampaikan agama kepada orang lain? Dan umat Islam ada 7 bilion, umat Islam ada 2 bilion, umat manusia ada 7 bilion dalam dunia. Umat Islam ada 2 bilion, kan? Orang kafir ada 5 bilion. Kenapa Allah bagi orang kafir ada 5 bilion? Sebab Allah nak suruh 2 bilion ni bagi tarik 5 bilion tu masuk Islam. Sebab antara orang dulu atau bila mana dalam keadaan suaminya meninggal, suaminya syahid, maka dia seronok. Kalau anaknya syahid dalam medan perang, dia seronok. Mati ni bukan satu benda yang senang. Dalam perang ni bila mana mati, mati dalam peperangan ni bukan satu benda yang sangat mudah. Susah kan, nangis. Macam contoh cerita Abu Ala, Ala kan, Sayyid Ala ni budak-budak yang dia tanya Rasulullah, mana ayah saya? Maka Rasulullah kata, ayah kamu dah meninggal. Maka dia balik bagi tahu mak dia. Kemudian dia pun pergi perang. Maka bila dia pergi perang, Ibu Ala ni datang jumpa Rasulullah, pegang kaki muka Nabi SAW. Maka tanya Rasulullah, mana anak saya? Maka Rasul kata, anak kamu telah syahid di medan peperangan. Dan Rasul sebut, anak kamu sampaikan salam kepada kamu dan dia menunggu kamu di pintu syurga. Maka Ibu Ala jatuh, tertempat ke tanah dan dia pun meninggal saat itu. Orang dulu sangat cintakan agama. Jadi kita nak dapat agama ni sangat susah. Sebab itu kita tak mampu nak ubah orang supaya bersangka baik, tapi kita mampu didik hati kita supaya bersangka baik pada orang. Kalau kita nak ajak orang supaya nak ubah hati orang bersangka baik, tak mampu. Sebab kata Imam Syafi'i, bukan semua orang sukakan kita. Bukannya semua orang sukakan kita. Sebab kadang-kadang kita rasa kita buat jahat ni. Kadang-kadang kata ulama, kadang-kadang kita rasa kita buat jahat, kita rasa okey. Saya ustaz, saya buat jahat, saya tak ada benda, boleh je. Saya buat amal, saya zina dan sebagainya, buat judi dan sebagainya, tak ada apa pun, tak ada Allah turun bala kat saya, okey je. Ada juga orang-orang Islam cakap macam tu, ada. Dia main nombor ekor dan sebagainya, ada. Tak ada benda pun, tak okey je. Family semua cukup makan, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya dia tahu bahawasanya dalam keadaan begitu Allah dah tarik kemanisannya dalam ibadat. Kalau dulu dia selalu datang surau, maka Allah tarik dia tak datang surau. Kalau dulu dia selalu bagi sedekah, maka dia berat nak bagi sedekah. Kalau dulu dia selalu bangun tahajud, maka Allah tarik kelebihan dari tahajud dia. Maka kita kena cemburu pada orang. Ada setengah orang dia kerja satu office dengan kita.
Kan, kerja satu office, kerja satu jabatan, kerja satu department. Tapi bila mana masa waktu dia boleh semayang jemaah. Bila mana sampai waktu duha dia boleh semayang duha. Kan, kita tak boleh semayang duha, maka kita dah cemburu pada orang itu. Sebab Allah sayang dia lebih daripada kita. Kan, ada setengah orang bila sampai gaji sama 3,000 contoh sebulan. Tapi bila mana akhir bulan dia allocated dah masuk 10% kepada seorang. Kita tak boleh buat macam tu. Maka kita kena cemburu kepada dia. Ya, Allah silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka kata ulama, Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan kita ini, khalaqal mauta wal hayat, Allah ciptakan ada hidup ada mati, liyabluwakum, nak uji kita ini, ayyukum, yang mana di antara kamu ni ahsanu amala, yang baik amalan. Sebab itu walaupun kita rasa kita buat jahat, Allah tak azab dan sebagainya, maka kita kena ingat walaupun kita tidur lena untuk buat benda jahat, Allah tarik kemanisan dalam ibadat. Sebab kadang-kadang ada seorang orang tu dia tengok dia bila mana dia lama tak datang surau dan sebagainya, dia cuma datang surau nak tengok ustaz tu lawak tak lawak. Nah, ustaz tu kan, ataupun ustaz tu seronok tak seronok kan, ataupun dia ada buat lawak tak dalam kuliah ni. Jadi kadang-kadang balik rumah, bini datang, ustaz, apa macam mana ustaz tadi? Ustaz tu lawak, tak tahu. Maka dia hanya dapat lawak je lah. Dia tak dapat ilmu. Kan? Sebab kata ulama, hanya yang datang daripada hati bisa sampai ke hati. Maksudnya, kalau sekiranya kita betul-betul cinta kepada Nabi SAW, maka itu yang akan datang kepada hati kita. Kan? Kalau kita betul-betul cinta Allah dan Rasul, maka itu yang akan sampai kepada hati kita. Sebab tu jangan benci orang sangat. Jangan terlampau membenci orang sangat. Sebab dunia ni, kita ni bukannya semua orang suka. Jangan terlampau membenci orang, sebab kita ni pun bukannya semua orang suka. Ya, sebab kadang-kadang kita awak rasa macam tenang hari ni. Itulah rasa macam tenang. Lalu itulah Kak Leha tak main. Oh, Kak Leha tak rasa tenang. Sebab kalau Kak Leha main, dia duduk rumpat kita. Kata apalah tu, macam-macam dia kata. Tapi bila dia tak ada tu, rasa macam tenang macam hari ni kan. Kan? Jadi bukan semua orang suka kat kita. Jadi semoga umat ini sentiasa mencintai Nabi SAW sebagaimana cinta Nabi SAW kepada kita. Kan? Kalau tengok dalam hadis-hadis Nabi, walaupun Nabi ini ada anak-anak, walaupun Nabi ada isteri, ada tak dalam hadis ni cerita pasal anak-anak dia salah? Ada tak cerita pasal isteri-isteri dia salah? Tak ada. Nah, kalau kita ni hidup akan Nabi, anak aku ni baru masuk asrama, anak aku ni sekian-sekian, anak aku sekian-sekian, anak aku sekian-sekian dan sebagainya, isteri aku buat macam ni. Nabi dalam kehidupan dia, sebab dalam memfikirkan umat ni, dia jarang cerita pasal anak-anak. Anak dia mati semua kecil-kecil. Kan? Isteri dia semua dalam keadaan janda-janda. Kan? Bila mana dalam keadaan Nabi umur 6 tahun, Allah ambil ayah dia. Kan? Ataupun umur 6 tahun, Allah ambil ibu dia. Kan? Dan sebelum tu Allah ambil ayah dia. Kan? Nabi tak ada siapa. Anak yatim piatu. Ya, umur kat 8 tahun 9 tahun Allah tarik budak Abu Talib dan tarik budak datuk dia. Maka kata ulama, kenapa Allah ni tarik kepada Nabi Muhammad SAW ni? Ya, mati Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah ini walaupun dia ni jutawan, ya, lebih daripada putih lagi dia kaya. Ya, kalau Datuk Seri Vida tu ada macam-macam duit dan sebagainya, dia lagi kaya. Ya, Siti Khadijah ni. Ya, tapi di mana Siti Khadijah dia mati, ada lebih daripada 200 tafalan pada baju. Hidupnya dalam keadaan sederhana, sangat sederhana. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami ini hidup bersama Rasulullah, tak pernah kami ini hidup dalam sehari kenyang. Rumah Rasulullah, dia pun tak pernah dalam sebulan itu kadang merasa. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha cerita dalam Syama'il Muhammadiyah, kadang-kadang sehari dia makan hanya sebiji tamar dan segelas air. Sayyidina Aisyah. Dan kalau orang tanya dia, wahai Aisyah, macam mana kamu hidup makan dengan sebiji tamar dan segelas air? Maka kata Aisyah, kadang-kadang tamar tersebut aku hisap. Yang Sayyidina Aisyah hisap tamar tersebut sampai dia rasa manis.
Maka dia biar lagi kan. Kaki sampai dia petang, dia rasa lapar, dia hisap balik kamar kan. Dan dia minum air. Itulah kehidupan Nabi kan. Pernah tak kita ini korbankan makanan kita semata-mata nak tolong kamu? Jarang kan. Nabi sanggup korbankan makanan dia, Nabi sanggup korbankan hidup dia kan. Kalau kita ni kadang-kadang orang fitnah macam-macam ya, kalau kita buat kerja dakwah macam-macam orang fitnah dan sebagainya. Kalau sebenarnya kita tinggalkan kerja dakwah ni pun ada orang lain buat. Aku ni kalau aku tak ceramah, ada orang yang akan ceramah kan. Nabi SAW kalau ditinggal kerja dakwah itu, Nabi Allah akan kalau sekiranya Nabi tak nak, Allah akan utuskan Nabi lain kan. Sebab dia ni baru Nabi, sekiranya belum diutuskan sebagai seorang Rasul kan. Tapi Nabi ambil kerja dakwah tersebut. Dan tak pernah pula Nabi charge benda tersebut, cintanya Nabi kepada umatnya. Sebab itu bila mana kita nak tengok muhasabah macam mana cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau nak tahu kedudukan kita di depan Nabi SAW, nak tahu kedudukan kita di depan Allah, tengok macam mana kedudukan Allah dan kedudukan Nabi SAW dalam hati. Ya, saya nak sebut, kalau sekiranya kita sebut Allah, kita sebut Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu dalam hati, maka jadi munafik. Sebut Allahu Akbar, tidak ada perasaan sedih. Sebut Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ada rasa sedih, tak pernah ada rasa cinta kepada Nabi SAW, maka akan jadi munafik. Sangat takut ya. Sebab nanti bila mana masuk dalam kubur ya, lepas Allah malaikat tanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Okey, tak ada masalah, kita jawab Allah. Lepas tu malaikat tanya apa? Ma nabiyuka, siapa nabi kamu? Kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa kalau sehari tak pernah salawat Nabi SAW? Kita nak jawab apa kalau tiap-tiap hari itu tak pernah ingat Nabi SAW? Nabi SAW tiap-tiap hari ingat mati. Hatta kata Jibril alaihissalam, bila mana Rasulullah bangun daripada mahsyar ya, bila mana Rasulullah bangun daripada mahsyar ni, terus lepas Rasulullah usap pasir yang ada pada rambutnya, dan Nabi tanya terus Jibril, ya Jibril, kaifa ummati, macam mana umatku? Ma haqqul ummati ala rabbi, apa hak umatku atas Tuhan? Kadang kita nak jawab lagi, tak bangun lagi kita, tak tahu kat mana kita masa tu. Rasulullah tanyalah ya. Sebab itu kata ulama, bila mana kita doa supaya Allah memasukkan kita dalam syurga. Yang kedua, doa supaya kita dapat husnul khatimah. Dan yang ketiga, doa supaya kita ni bertaubat sebelum mati. Ya. Dan yang keempat, doa supaya kita cinta kepada Nabi SAW. Allah menja'alna mahbubatan fi qulubil mu'minin, ataupun Allah menja'alna mahabbatan Nabi. Ya Allah, itu aku jadikanlah kami orang yang cinta kepada Nabi. Ya. Sebab itu Habib Ali sebut, ajar anak-anak cinta kepada Nabi, cinta kepada ahli baitul Nabi, dan cintakan Quran. Sebab orang yang cintakan Nabi, dia confirm akan cintakan Quran. Orang yang cintakan ahli baitul Nabi, confirm akan cintakan Quran. Sebab apa? Sebab ahli bait Nabi, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang yang sangat cintakan Quran. Ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ataupun Sayyidina Utsman Zulurain adalah sahabat yang kahwin dengan dua orang puteri Nabi SAW. Siapa? Siapa puteri Nabi yang dikahwin oleh Sayyidina Utsman? Ruqayyah dan Umm Kalsum. Betul ya, Sayyidina Ruqayyah dan Umm Kalsum, dua orang puteri Nabi SAW dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Maka semua ahli bait Nabi SAW maka bihubban Nabi, sangat cinta ke Nabi SAW. Sebab itu ajar, didik hati ya. Sebab baru ni saya pergi ke Mekah, saya pergi ke Madinah, ada seorang jemaah saya ni dia sangat sombong ya, dia sangat sombong ya. Kadang-kadang dia tegur pun tak nak dengan saya. Maka saya kata tak ada masalah. Tapi sampai di Mekah dia sesat. Alhamdulillah. Sampai di Mekah dia sesat. Itu orang balik umrah malam tu dia tak balik ya. Padahal saya walaupun ahli bilik dia kata, Ustaz, kita orang ni sesat lah. Tak apa, dia ada kat masjid tu, dia tak sesat ya. Dia kata dia ada kat masjid tu, sebab keluar dari masjid tu dekat dah nak sampai hotel tu, kalau dah tinggal tempat hotel kita je, mesti tak sesat kalau keluar dari masjid. Maka dia kata sebelum saya bila mana saya last tu dia balik ke hotel, maka dia minta maaf. Dia kata, Ustaz, saya sebelum masa dekat KDI saya ada buruk sangka dengan Ustaz kan? Saya ada buruk sangka lah kan? Dia kata sebab sebelum ni ada orang bawa dia buat umrah dan sebagainya, dia tak suka kan? Mutawif dia seorang yang macam tak tahu cerita apa dan sebagainya kan? Maka dia tak suka, maka dia buruk sangka dengan saya. Maka bila dia buruk sangka, Allah sesatkan dia dalam majlis haram.
Allah sesatkan dia dalam bahasa Arab, maka dia balik dia minta maaf. Sampai di Madinah dia sesat lagi. Rupanya dia buruk sangka lagi dengan saya. Sebabnya bila mana dia ini sampai ke Madinah, dia tertinggal untuk pergi ke ziarah dalam, ziarah makam Nabi SAW. Maka dia tertinggal untuk aku ustaz ni macam-macam, maka dia sesat dalam makam Nabi SAW, dalam majlis Nabi. Keluar daripada majlis Nabi itu bukan susah pun. Kan? Ada satu jemaah sebelum ni hilang travel Riverside. Saya tak pernah dengar Riverside Travel and Tours, orang Kedah. Ada Riverside Travel and Tours. Makcik ni tak pakai name tag dan sebagainya, datang-datang, ustaz saya sesat. Allah, macam mana dapat? Kan? Maka kita pun mencarilah hotel dia dan sebagainya. Dia kata, makcik ingat Riverside je. Mau tahu tak ingat, apa semua tak ingat. Hotel apa pun ingat kat Madinah. Riverside Travel and Tours. Maka saya call dia punya ni, saya cari dia, Google dia, cari dia punya nama pegawai Mekah dan sebagainya. Tak ada dalam laman web. Tak pernah cari-cari, tak ada. Maka dia kata makcik selawat mana-mana. Ambil kata Nabi SAW selawat. Maka kata saya tak boleh buat apa, makcik balik kat masjid balik, InsyaAllah Allah bagi kemudahan. Maka dia selawat, dia balik. Saya suruh jemaah saya hantar balik ke tempat orang perempuan tersebut. Sebelum dia sampai masuk ke tempat orang perempuan tersebut, dia jumpa saudara dia. Hai makcik, mana pergi saya cari sebagainya. Maka keberkatan selawat kepada Nabi SAW. Maka jadilah kita ini muhasabah banyak-banyak, sebab kita ini kurang sangat selawat kepada Nabi SAW. Ambil keberkatan. Dan start hari ini banyakkan selawat. Kan? Nak tidur kita selawat, nak bangun daripada kadang-kadang kita bangun daripada tidur, kita ingat lagi tak? Kita tak ingat. Bangun daripada tidur ingat apa? Mana handset ayah, mana handset ayah? Rupanya jatuh bawah katil tu. Jatuh bawah katil handset. Tak ingat handset tu, doa bangun tidur tak macam. Jadi muhasabah banyak, mudah-mudahan. Sebab Nabi ajar kita 4 perkara. Yang pertama, Nabi ajar kita ni semua menjadi da'i. Yang kedua, Nabi ajar kita ni tambah ilmu. Yang ketiga, Nabi ajar kita ni tambah ibadat. Dan yang keempat, Nabi ajar kita ni khidmat kepada umat. Khidmat kepada umat maksud apa? Kalau sekiranya kita kena niat, kalau sekiranya aku belum Islamkan seseorang, aku kena Islamkan seseorang. Kalau tak mampu nak Islamkan seseorang, man dalla ala khair kafa'ilih. Siapa-siapa yang buat kebaikan seumpama orang yang buat benda tersebut. Dan ajar orang buat baik. Jom nak pergi surau, dia tak nak pergi, tak ada masalah. Jom nanti surau, insyaAllah malam ni ada kuliah. Ajak dia buat baik. Dia tak nak pergi, tak ada masalah. Kan, ajak dia buat baik supaya man dalla ala khair, daripada hadis Nabi SAW tu, man dalla ala khair kafa'ilih. Siapa-siapa yang tunjuk ataupun bawa orang kepada kebaikan seumpama dibuat benda tersebut. Kalau kita ajak, kamu ni kena baca Yasin malam Jumaat, contoh. Kalau kamu kena baca Quran tiap hari, maka dia baca Quran, maka pahala dia baca Quran seumpama dapat juga kepada kita. Sebab kita tunjuk dia benda baik. Sebab itu pahala paling banyak kata ulama adalah guru kita yang mengajar kita alif ba. Kan? Guru yang mengajar kita alif ba ta, ada ustaz tu buat khatan, tak betul. Buat ulang balik. Kan? Alif ba ta jim, kan? Alif atas a, alif bawah u, alif depan tahu? A ibu, ba di atas ba, ba di bawah bu. Ba di depan babi bu. Ta di atas babi buta. Ya, itulah guru yang mengajar kita alif ba ta, tapi itulah guru yang paling banyak dapat modal pahala daripada kita. Maka jadilah antara guru-guru tersebut dan masukkan dalam diri kita antara golongan yang banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Saya terima kasih sebab saya tak bersihat hari ini. Mudah-mudahan keberkatan kita selawat kepada Nabi SAW itu menjadi kita antara umat yang disayangi Nabi SAW dengan niat supaya kita ini dapat mimpi kepada Nabi SAW. Saya di Madinah itu saya hampir-hampir dapat mimpi, hampir-hampir dapat mimpi jumpa Nabi SAW. Sebab saya berasa macam nampak dia berjauh, tapi sangat jauh. Tapi saya tak perasan. Tapi kalau sebenarnya betul, mudah-mudahan alhamdulillah. Sebab bila mana bangun daripada tidur tu, kabur saya menangis. Kata, apalah dosa aku buat sampai aku ni tak boleh sampai jumpa mimpi jumpa Nabi SAW. Maka istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dan Allah menjadikan kita antara umat Nabi Muhammad yang banyak selawat pada dia, insya-Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arzuqna mahabbatan nabi. Allahumma arzuqna mahabbatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna mahabbatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna mahabbatan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa fi'lan wa 'amalan wa mu'amalan wa 'amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.